أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Baiklah, insya-Allah kita menyambung pengajian kita. Kita sambung yang minggu lepas, insya-Allah. Baik, kalau yang minggu lepas setelah kita mempelajari kita masih lagi dalam hadis yang sama, dalam topik yang sama. Cumanya kita nak sambung sedikit perbahasan ataupun syarah berkaitan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Baik, yang ini kita nak menyambung perbahasan itulah. Kita nak sambung balik tentang perbahasan itu, okey, yang berkenaan dengan hadis bab yang berkaitan dengan bab ma jaa fil haidu annaha la taqda salah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan haid ni adakah kena tidak kena kepada qada sembahyang. Orang yang haid tidak kena kepada qada sembahyang. Maka hak ni kita akan menyambung kembali dia punya perbahasan. Baik, boleh anak-anak boleh melihat semula hadis yang mana muka surat 195. Kalau masih adik-adik atau anak-anak yang baru print hadis yang minggu lepas, insya-Allah boleh sama-sama kita tengok. Okey, seelok-elok print lah seperti mana yang ustaz khabarkan. Seelok-elok print kerana kita dalam belajar. Okey, kita dalam belajar. So jadi bila nak belajar ni, bila belajar kita kena ni lah, orang kata kita kena adanya 3 perkara ni. Yang pertama, kalau dalam rukun belajar dia ada guru. Yang kedua, dia kena ada murid. Yang ketiga, kena ada kitab. Ataupun dia kena ada benda yang dia boleh catat, benda yang dia boleh tengok. Benda dia boleh tengok macam buku dan sebagainya, boleh rujuk. Maka kalau ada cukup 3 benda ni, maka sah boleh belajar. Baik, kita tengok balik hadis yang telah kita pelajari. Yang ni hadisnya an Mu'azah annal imra'atan sa'alat Aisyah qalat. Okey, daripada Mu'azah, daripada seorang wanita nama dia Mu'azah, an imra'atan sa'alat Aisyah. Ada seorang perempuan mai tanya siapa? Mai tanya kepada Aisyah. Mai tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mai tanya dan berkata, ataqdi ihdanan salataha ayyaman mahidha. Adakah nak kena qada daripada kami ni solatnya? Adakah nak kena ataqdi ihdana? Adakah kami kena qada balik semua sembahyang fil ayyaman mahidha, yang mana hari di mana kami telah haid? Nak kena qada ke balik sembahyang? Kemudian
Aisyah kata aharruriyatun ant. Okey, kamu ni puak-puak hururiyah ke? Pasal apa dia tanya lagu tu? Okey, pasal apa dia tanya kamu ni hururiyah ke? Okey, baik. Sebelum tu kita akan baca hadis ni secara penuh lah, senang nak bagi kamu nampak. Okey, kita baca dulu secara penuh. Okey, an Mu'azzah anna imra'atan sa'alat Aisyah. Okey, sekali lagi. Tak rakam. Okey, maaf teknikal sikit. Okey, tak apa. Okey, baik, sekali lagi kita baca. An Mu'azzah anna imra'atan sa'alat Aisyah qalat ataqdi ihdanan salataha ayyaman mahidha faqalat aharruriyati anta qad kana ihdanan tahidu fala tu'maru biqada. Hadis ini hadis hasan sahih. Okey, hadis ni hadis yang hasan sahih. Sebab minggu lepas kita tak baca hadis ni penuh, so jadi ni nak gambaran penuh dia. Sekali lagi ustaz bacakan hadis ni. Boleh tengok elok-elok. Hadis ni duk ada 195, 196. Okey. Muka surat 195 dengan muka surat 196. Okey. Okey, baik. An Mu'azzah anna imra'atan sa'alat Aisyah qalat. Daripada Mu'azzah bahwasanya seorang perempuan bertanya akan Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya qalat attaqdi ihdanan salataha ayyaman mahidha. Adakah kena qada seorang daripada kami akan sembahyangnya beberapa hari yang dia telah haid? Kemudian faqalat. Maka katanya nyo siapa kat sini? Okey. Siapa yang duk kata nyo tu? Apa yang duk maksud nyo? Nyo yang dimaksudkan di sini ialah nyo tu merujuk kepada Siti Aisyah. Okey. Faqalat merujuk kepada Siti Aisyah. Okey. Berkata nyo siapa? Nyo Siti Aisyah. Dia jawab balik. Sebab perbualan depa dua orang ya. Perempuan, seorang perempuan dia mai tanya. Dia mai tanya ke Siti Aisyah. Lepas tu faqalat, maka Siti Aisyah jawab baliklah. Okey. Aharruriyatun anti. Okey. Adakah kamu ni seorang hururiyah? Okey. Adakah kamu ni seorang hururiyah? Hururiyah ni kita akan bahaskan, inilah yang kita akan bahaskan, yakni berkaitan dengan hururiyah. Hururiyah ni yang kita akan perbahaskan. Kita akan perbahaskan akan dia. Hururiyah. Hururiyah ni apa dia? Nanti kita akan tengok syarah kepada hadis ni. Okey. Baik, kemudian pula qad kanat ihdanan, sungguhnya adalah seorang daripada kami. Hai. Qad kanat, sungguhnya adalah seorang daripada kami. Tahayyidu, hai. Fala tu'maru biqada'an, maka tiadalah disuruh dengan qada. Siti Aisyah jawab balik, sungguhnya kanat ihdana, seorang daripada kami ni hai. Maka tiadalah disuruh dengan dia qada. Tak disuruh pun untuk qada. Nabi tak suruh qada. Okey, hadis ini ialah hadis yang hasan sahih. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini okey, baik, untuk penerangan ringkas lah. Okey. Yang dimaksudkan kalau nampak status ni hadis hasan lagi sahih, maknanya hadis itu adalah hadis yang benar. Hadis yang sahih, hadis yang benar. Hadis yang benar dari sudut apa? Hadis yang benar dari sudut riwayat dia. Maknanya riwayat dia komplit. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Sanad, kiraan an tu tak ada seorang pun putus. Kira hadis ni maksud dia hadis hasan. Hadis yang sahih.
Sahih dari sudut apa? Sahih dari sudut matan, menghafal matan, menjaga matan. Ada setengah kata ni, ada setengah kata ni. Macam kita lah. Kan? Macam kita lah. Apa nama? Macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar orang tu bercakap, adakah boleh sebiji-sebiji? Tak. Mesti akan ubah juga. Macam contoh, okey, cikgu kata dah macam ni, macam ni, macam ni. Sat lagi kita nak bercakap balik dengan kawan kita, dah cikgu tadi apa macam ni, macam ni. Contoh, okey baik cikgu suruh buat, okey cikgu buat muka surat, cikgu suruh buat kerja muka surat 48, kamu boleh buat. Sat lagi ada pula, mesti kita akan ni 48 ni A ke B kena buat. Lepas tu sat lagi orang tu kata A saja kot, dah B pun kena buat. Dak B bawah tu saja kot kena buat. Nampak dia lain dah. Sama juga macam hadis Nabi SAW. Nabi habaq macam ni, macam ni. Tengok cara menghafal. Kalau dia boleh hafal apa yang dikata orang tu, dia boleh hafal sebiji-sebiji tanpa salah satu pun. Maknanya tak salah pun apa, semua komplit. Maka itu hadis dikira hadis yang sahih. Hadis daripada Nabi tak? Daripada Nabi. Yang dikatakan sahih tu matan dia sempurna, sanad dia sempurna, matan dia sempurna. Nak abang kata susu galuk dia tak putus. Contoh mula riwayat pertama, lepas tu perawi kedua, perawi ketiga, tahu-tahu lepas 3 mai 10. Mana lagi 5, 6, 7 tiba-tiba mai nombor 10. Nampak itu, sebab tu dia boleh jadi hasan. Sama ada hasan ke dhaif. Okey. Tu bab hadis lah. Tu kalau nak memang kena mengaji. Okey, dia ada satu ilmu dalam bidang hadis namanya ilmu mustalah hadis ataupun ilmu ulumul hadis. Okey, ilmu yang menerangkan berkaitan dengan ulum, berkaitan dengan asas-asas nak kenal hadis. Hadis pun ada ilmu dia. Al-Quran pun sama juga. Al-Quran yang kamu belajar selama ni, bukannya orang kata apa, bukannya saja-saja lah. Al-Quran yang kamu belajar selama ni, okey, kamu jangan duk baca macam tu je. Dia pun ada ulum juga. Orang panggil ulumul Quran. Nak kenal nasakh mansukh, nak kenal am khas, nak kenal ayat ni makkiyah ke madaniyah ke, macam mana cara susun. Sedangkan Al-Quran tu mai secara beransur-ansur macam ni, macam ni, macam ni. Macam mana boleh dibukukan Al-Quran, macam mana boleh ada baris. Dulu kalau kamu nak tahu Al-Quran tak ada baris, Al-Quran tak ada titik. Tapi macam mana boleh ada kaedah ada titik. Lu nak kenal Quran saja, belum hadis lagi. Hadis dia ada satu lagi ilmu mustalah hadis. Ni hadis ni hasan ke sahih, ni nak kenal betul ke hadis ni. Lepas tu ada perawi ni sahih ke, macam mana. Lepas tu kita nak kenal orang yang menghafal hadis ni apa gelaran dia, mutawatir macam mana, hadis muahad macam mana. Sampai ke tahap tu sekali. Ada ilmu perbahasan berkaitan dengan hadis. Okey, yang kita duk belajar ni intisari saja. Kira belum lagi asas kulit ke kulit tu. Nak kenal ni hasan sahih ni macam mana, kita nak kenal dhaif ni macam mana. So jadi dia jadi macam tu lah. Okey, baik. Spek ustaz patah. Atau yang balut dengan apa, dengan selentik tu. Nanti kena pergi beli lagi. Okey, baik. Okey, baik, insya-Allah. Okey, kita tengok balik penerangan yang sebelum ni lah. Okey, tengok balik penerangan sebelum ni. Baik, kita berhenti hari tu sampai sini. Okey, Aisyah qalat, okey, at-taqdi ihdana salataha ayyaman mahidha. Adakah nak kena qada sembahyang daripada kami solat dia pada hari yang mana dia haid? Lepas tu kata Sayyidatina Aisyah, aharuriyatin anta, engkau ni hururiyah ke? Baik, apakah itu hururiyah? Okey, hururiyah tu apa dia? Baik, hururiyah itu ialah
Okey, kita tengok ni huraian bawah dia yang mana telah Ustaz uraikan. Baik. Bertahukah wahai saudaraku, bermula nak baca tak mana ni? Kita sambung hari tu kat sini. Okay. So jadi kita baca kat sini balik. Okay. Nampak Ustaz Rana ni. Okey. Tahukah saudaraku, bermula Hururiyah itu sama satu kampung 2 mil, 2 batu tu 3 kilometer macam tu lah yang telah Ustaz tanda. 3 kilometer. 2 mil ni dia kata 2 batu, 20 batu macam tu. Jauhnya daripada negeri Kufah, negeri Iraq sekarang, Iraq. Okey. Sekarang ni dia panggil negara Iraq lah. Dan ialah kampung orang yang bermazhab Khawarij. Okey. Kampung orang yang mazhab dia mazhab Khawarij. Okey. Orang yang bermazhab Khawarij. Ustaz, mazhab Khawarij ni mazhab apa? Okey. Baik. Hak ni yang kita akan tengok. Okey. Dia sama macam mazhab Imam Syafi'i ke? Tak. Imam Syafi'i okey. Dalam fiqh, dalam bab ibadat, dalam bab fiqh lah, dalam bab syariat, kita ada 4 utama. Dia ada banyak sebenarnya mazhab ni. Okey. Dia ada banyak mazhab, tapi yang utama yang patut kita kenal zaman sekarang ni 4 je yang utama. Apa dia? Yang pertama sekali Imam Malik, yang kedua Imam Hanafi, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hanbali. Okey. Baik. Yang ni mazhab apa? Fiqh. Yang Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanafi ni fiqh. Ada hak ni tiba-tiba ada mazhab Khawarij ni. Mazhab Khawarij ini mazhab tauhid. Dan ni berkaitan dia, kena tukar. Baik, ini berkaitan dengan akidah. Baik, telah pun Ustaz cerita bahawasanya zaman dulu kan boleh okey baik, akidah ni Nabi SAW pernah dah cerita sesungguhnya umat Yahudi tu terpecah kepada 71 puak. Puak Nasrani terpecah kepada 72 puak. Lepas tu Nabi sambung balik dengan kata dia, sesungguhnya nanti umat aku esok hari akan terpecah kepada 73 puak. 73 puak tu sikit ke? Banyak. Okey. Lepas tu Nabi SAW sambung, hanya satu daripada 73 tu, satu je masuk syurga. Yang lain semua hawiyah belaka, neraka hawiyah, neraka paling bawah sekali. Apa dia? Nabi SAW sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang satu tu yang masuk syurga tu apa dia? Baik, yang masuk syurga itu ialah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah orang yang mengikut jalan sunnah aku, yang mana tak tinggallah dua perkara ni, awal kitab was sunnati wal kitab wal hikmah. Tak tinggal dia Al-Quran dan juga sunnah. Sunnah Nabi SAW. Sunnah tu apa? Hadis Nabi SAW. Ni hak kita belajar ni, sunnah lah ni. Kita belajar ni sunnah lah. Sunnah dia, hadis dia. Okey, peganglah. Sungguhnya Nabi SAW pernah sabda, peganglah kamu akan dua perkara ni, ikat dia. Ikatlah dia seperti mana kamu mengikat. Seperti mana kamu ikatlah dia dengan gigi geraham kamu. Nak abang kata ikat, pegang sungguh-sungguh. Apa dia? Dua perkara yang aku tinggal. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah. Yang ni segala hadis-hadis Nabi, daripada apa yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, maka sahabat pula sampai kepada sahabat yang lain, sampai kepada tabi', sampai kepada tabi'in, sampai kepada atba' tabi'in, sampai kepada ulama tu, sampai kepada guru tu, tok guru tu, tok guru tu, tok guru tu, turun sampai ke kita. Okey.
Maka hadis ni pasal tu kata ilmu hadis kena juga kamu belajar. Okey. Sebab cara kamu nak mengenai sunnah Nabi SAW ada dengan kamu mempelajari ilmu hadis. Okey. Dan supaya kamu dapat mengenali dan juga kamu dapat mendekati dengan detailnya macam mana kepribadian Nabi SAW itu sendiri. Okey. Baik. Okey, kita sambung balik. Baik. Dan ialah kampung orang mazhab Khawarij. Khawarij ni apa? Satu mazhab daripada akidah yang terpecah lah. Kira nak kata sesat tu, sesat memang sesat. Memang sesat barat je lah. Okey, Khawarij macam mana? Khawarij ni boleh ada. Okey, apa kalau nak tahu orang Khawarij ni macam mana? Beza ke dengan ahli sunnah? Beza sangat-sangat. Kita dalam akidah kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. No Syiah, tak ada Wahabi, tak adanya Mu'tazilah, dia ada banyak pecah. Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah. Tu kamu kena belajar. Pasal tu Ustaz kata penting untuk kamu mengaji ilmu tauhid ni, mengaji ilmu akidah. Dan saya syorkan, okey, dan saya syorkanlah kepada saya syorkan kepada anak-anak supaya belajarlah ilmu akidah, belajar dengan Ustaz Syahmi, tak apa. Belajar apilah sikit supaya dapat kamu mengenal dan tak tergolong dengan golongan-golongan ni. Yang geng-geng Khawarij ni mudah-mudahan tak tergolong. Jangan kita bagi tergolong diri kita dengan Khawarij. Susahlah. Jangan kita pun bersefahaman dengan dia. Agama dia bukan boleh bersefaham lagu tu, kena mengaji, kena belajar. Awaluddin ayarifatullah. Nabi SAW kata ilmu paling pertama sekali, awaluddin, awal-awal dalam agama itu ialah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pasal tu akidah ni penting, kena mengaji juga. Ustaz, saya mengaji Ustaz. Dekat sekolah tu saya mengaji ya. Wujud, qidah, baqa', mukhalafatuhu lilawadis, qiyamuhu binafsih tu saya mengaji Ustaz. Memang betul mengaji, tapi tak detail. Kalau setakat 20 tu kamu tak faham apa, tu tak boleh lagi. Kamu tanggung lagi dosa besar kamu tanggung ni. Kena mengaji, sebab itu fardu ain. Fardu ain. Okey, baik. Ni kalau siapa nak ambil lah. Okey, siapa nak catat. Okey. Fardu ain itu ialah fardu ain itu ialah benda yang wajib atas tiap-tiap manusia. Benda yang wajib dipikul atas tiap-tiap manusia yang mukallaf. Okey. Tiap-tiap benda yang wajib dipikul atas tiap-tiap mukallaf tu fardu ain. Apa benda fardu ain? Ada 3 perkara fardu ain. Fardu ain ada 3 perkara. Yang pertama akidah. Akidah kena mengaji. Bukan ikut dannya esok hari kalau kita tiba-tiba ada statement, di manakah Allah? Berani kita nak berkeluar statement lagu tu sedangkan kamu mengaji. Ustaz nak abang berapa banyak dah zaman sekarang tambah yang mahasiswa, tak apalah lah kamu mengaji di sekolah, Ustaz tak risau. Ada tahu yang daripada SMK ataupun SMKA, sekolah menengah agama, bila dah keluar 2-3 tahun dia boleh jadi murtad secara tiba-tiba sebab terpengaruh dengan kawan. Dalam perbincangan diskusi ada jenis macam ni. Pasal tu kita kalau dalam bab akidah ni jangan takut terkeluar daripada Islam. Macam mana boleh jadi murtad? Boleh jadi murtad kerana apa? Kerana akidah tak mengaji. Bukan tak mengaji, tak mengenal Allah secara sungguh. Bukan tak mengaji, dia mengaji, tapi keimanan dia tu, nak beriman tu. So jadi sebab itulah kalau kita duk terikut-ikut susahlah. Akidah, kalau fiqh nak ikut tak apa. Aku ikut Syafi'i, aku ikut Ambali, aku ikut Maliki. Fiqh nak ikut tak apa. Tapi kalau akidah tak boleh taklid. Akidah dia berkaitan dengan iman. Ni
Dia berkaitan hak duduk dalam ni hati. Kalau kita iman tak ada, oh bahaya sungguhlah atas dunia. So jadi kena juga mengaji. Akidah ni kena mengaji supaya mantapkan lagi iman. Kata ni orang macam ni, Tuhan macam ni, baru kita kenal. Kalau kita mengadap raja tapi raja kita tak kenal, boleh tak mengadap? Tak boleh lah. Silap-silap tanya mana raja. Kita duk tanya hak tu lah raja tu, hak duk tengah kita tanya tu kan. Mana satu raja? Bukan main sedap dia ni. Tak kenal ke yang dia Petua Agung mana satu? Tak tu. Kita nak semua raja, kita kena kenal dia dulu kan. Ustaz saya kenal Allah lah Tuhan kita. Tak cukup tara tu lagi. Kenal lah Allah Ta'ala tu macam mana. Memang Allah Ta'ala tu okey, kata wujud. Macam mana wujud dia? Wujud aridi ke wujud zati? Wujud aridi dia wujud, dia kekal, tapi dia ada mula. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan dia lah wal awwal wal akhir. Dia lah hak mula, dia lah yang akhir. Dia tak ada mula, dia tak ada qadim atas dia. Dia tak ada pun benar, dia tak ada pun nak jadi muqaddimah atas dia, tak ada. Tuhan ni itu panggil wujud zati. Kalau wujud dia ada mula, tak ada habis, dia ada mula. Mula dia ada, habis dia tak ada. Orang panggil wujud aridi. Wujud yang mana orang kata wujud ni dia tak kiranya dia ada mula tapi tak ada habis sampai bila-bila. Apa dia? Syurga, neraka, Sidratul Muntaha, Mustawa, Arash, yang tu. Yang tu contoh aridi. Zati Tuhan saja. Dia lah mula, dia lah akhir. Maknanya tak ada mula, tak ada akhir atas dia. Nafi, menafikan kat atas tu. Okey, tu nak kena faham tu. Itu cara akidah ni kita mengaji. Itu cara akidah tu. Belum tu baru satu sifat wujud. Belum lagi hak 20. Sebab tu kata kena mengaji. Okey. Benda ni kena mengaji. Okey. Dia tak boleh nak secara sembrono baca je, takut kamu tersalah faham. Okey, baik. Baik, insya-Allah seterusnya kita akan tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan tengok yang duk katakan khawarij. Khawarij ni apa? Apa benda khawarij tu? Okey, mari kita tengok daripada laman daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Kalau ada apa-apa isu agama, ustaz syorkan kepada kamu, beliklah Jabatan Mufti Wilayah, ataupun kalau ada Pulau Pinang punya lagi cantik, buka. Buka. Okey. Supaya orang kata dapat pendedahan ilmu yang betul. Memang betul, tak nafi. Banyak laman web yang berbentuk Islamik sekarang. Tetapi dalam nak menentukan kesahihan betul ke tak betul ke ni, maka baik rujuk kepada pejabat mufti atau jabatan mufti. Okey, yang lebih sahihnya, lebih pada ustaz suka mufti lah. Okey, sebab dia lebih autoriti, dia lebih lagi tinggi pada orang awam, hak menulis. Mufti ni dia lebih alim, dia lebih autoriti lagi. Autoriti dia kuat. Okey, mufti kata macam ni, mufti kata tak boleh nak bangkang lah kita. Okey. Gitu. Baik. Tashih al-mafahim. Okey, khawarij ni apa? Baik, khawarij ini baik, ni daripada pencerahan yang telah dibuat oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Okey. Bantan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Kenal tak kalau ustaz duk sebut ni. Okey. Tak apalah, nantilah hangpa kenal dengan dia. Okey, kalau dah ustaz boleh tunjuk, ustaz akan tunjuk insya-Allah. Baik, kita tengok dulu. Kita tak mau ni lah. Okey, khawarij. Okey. Sebab terlampau panjang sangat. Okey. Apa yang ustaz boleh simpulkan lah. Okey. Khawarij ini
Okey, kita baca sikit. Baik. Okey, Khawarij ni ada dulu pada zaman kalau nak cerita tu, Ustaz kata kalau nak cerita benda ni dia memang dalam lagi. InsyaAllah kita jumpa di video yang kedua.